Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi. Nawaitu ta'al wa ta'lim wa tazakku wa tazkir wa naf'i intifa' wal ifada wal istifada. Al-hassu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah kita sambung pada fasa yang kedua pada menyatakan telinga. Qala muallif rahimahullah, berkata pengarang rahimahullah, fasa yang kedua pada menyatakan telinga. Fasa yang kedua pada adalah ia pada menyatakan telinga. Ketahui olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan dia kan telinga oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah. Jadi kita masuk ada menyatakan telinga setelah kita bincangkan, kita muzakarahkan berkenaan dengan fasa yang pertama pada menyatakan mata. Jadi musannif sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kepada kita, menjadikan dia kan telinga, akan telinga oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah, kerana beberapa manfaat. Jadi semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ada hikmah, ada manfaatnya. Tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan suatu itu sia-sia. Jadi faedah yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Faedah sama ada faedah bangsa dunia, makna nisbah dunia, ataupun dari sudut dunia yang tak dapat sebenarnya kita hitungkan betapa besarnya faedah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan telinga nisbah dunia, dan beberapa faedah yang bangsa akhirat, beberapa faedah, beberapa guna yang bangsa akhirat, hak nisbah akhirat, sudut akhirat. Jadi nak fikir, nak nampak hak guna, hak faedah, hak akhirat ni nak pada kita renung fikir. Kalau kita tak renung, kita tak fikir, kita tidak tafakur, maka kita tak rasa faedah tu. Rasa tak nampak faedah tu. Beberapa faedah yang bangsa akhirat. Jadi maknanya kita faham situ bahawa orang yang tidak ada pendengaran luput dah nikmat daripada faedah akhirat. Nikmat telinga ni dari sudut faedah akhirat. Maka kita kena syukur. Kita kena syukur kerana kita ada telinga. Maksud telinga sini pendengaran. Cuping telinga ni alat dia. Telinga ni dengan cuping, dengan apa saja hok dalam telinga, sistem pendengaran kita ni alat kepada pendengaran. Ada juga orang ada cuping telinga saja tapi tak boleh nak mendengar. Jadi maksud sini adalah telinga sini adalah pendengaran yang mana alatnya telinga dengan sistem pendengaran kita tu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan manfaat, guna yang banyak nisbah dunia dan juga akhirat. Maka setengah daripada segala faedahnya, maka setengah setengah litabi, maka setengah daripada
segala faedahnya faedah telinga yang bangsa dunia, nisbah dunia, antara faedah telinga nisbah dunia, dia sebut setengah lah, banyak tak boleh nak hitung, sebut setengah. Sini antaranya, sebut antaranya, contoh bersedak-sedak yang dengar la'ala sawab, yang didengar, yang bukan yang dengar sana, mungkin dalam kitab tu yang dengar, mungkin gugur dah, yang didengar ni. Maka setengah daripada segala faedahnya faedah telinga yang bangsa dunia, nisbah dunia, bersedak-sedak yang didengar, rasa sedak, berlazak-lazak, dengar hak dengar. Dengar apa yang didengar. Mana dengar perkara yang haruslah sini ni. Perkara yang harus. Perkara yang boleh dengar. Jadi mausuh yang didengar ni sebagai mausuh pada kata suara. Suara atau bunyi yang didengar. Ini harus dunia. Tetapi boleh jadi akhirat juga. Boleh akhirat juga. Kalau hak kita dengar, hak kita sedak-sedak tu kita jadikan sebagai wasilah. Sebagai wasilah jalan kepada akhirat. Contohnya hak sedak dengar dah. Contoh kita dengar bunyi burung-burung berkicau. Sedak, lazak dah. Kita mendengar. Orang tak ada telinga tak dengar. Kita dengar sedaknya bunyi burung. Setengah orang tu suka bunyi burung. Tapi kalau dengar tu, dengar lazak hak dunia tu. Tapi ingat kepada pencipta. Pencipta bunyi itu pencipta. Pencipta burung. Tengok dengar deruan ombak ada. Deruan pantai. Di deruan ombak di pantai. Sedak dengar, rasa tenang, ingat Tuhan. Jadi wasilah pada akhirat juga. Faedah akhirat juga. Dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan. Dan setengah daripada faedah juga dengan telinga menyampaikan ia, menyampaikan ia telinga itu atau pendengaran itu kepada memfahamkan segala perkataan yang didengar. Dengan sebab telinga, dengan alat pendengaran, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kita faham segala perkataan orang berkata kita nak muamalah, kita nak jual beli, kita nak bersoal jawab apa semua, kita faham akan segala perkataan. Sebenarnya segala makna perkataan. Kalau hadap kita perkataan saja, bahasa hak kita tak faham juga. Maknanya makna perkataan. Kita faham, kita kecek bahasa Melayu kalau kita pandai. Kalau kita pandai bahasa Arab, kita faham bahasa Arab, kita faham ke makna perkataan tu nikmat. Dan setengah daripada segala ayah sebut sikit nisbah dunia tu banyak lagi kita boleh senarai banyak sangat dan setengah daripada segala faedahnya faedah telinga yang bangsa akhirat itu adapun segala faedah telinga hak nisbah akhirat itu mendengar ia seorang akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar kalamullah, dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar kita dengar di kalamullah, dengar Al-Quran, kita jaga dalam hati kita dengar sebab kita dengar, kita boleh baca dengan lidah kita, kita boleh tulis dalam mashaf, dalam kertas, kita boleh tulis dan segala ilmu yang memberi manfaat dan kita dapat dengan faedah akhirat juga akan telinga kita ni
kita dapat mendengar segala ilmu yang memberi manfaat. Ni atas pada Quran tu maknanya faedah bahasa akhirat itu mendengar ia akan segala ilmu yang memberi manfaat. Ilmu memberi manfaat. Kalau kita dengar ilmu yang tidak bagi manfaat atau ilmu yang diharam untuk belajar, itu tidak bersyukurlah dengan nikmat telinga. Ada ilmu yang memberi manfaat. Sebab itulah kita minta Nabi ajar kita supaya kita minta 4 perkara. Minta supaya diberikan ilmu, supaya kita dijauhkan daripada ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak barakah, tidak bermanfaat, jauh daripada nafsu yang tidak kenyang, jauh daripada hati yang tidak khusyuk. Hati yang khusyuk, hati yang tidak tetap, yang tidak istiqamah, itu pun satu bala juga. Dan daripada doa, untuk jauh daripada doa yang tidak didengar. Boleh jadi doa tidak didengar dengan sebab kita makan perkara yang benda yang haram. Di antara faedah juga kita bersyukur Allah dengan sebab telinga kita dapat mendengar segala ilmu yang memberi manfaat. Dan kerana banyak ini segala faedah adalah pendengar itu lebih afdal daripada pelihat. Banyak ulama kalau membahaskan mengenai jaga telinga, mata, antaranya adalah kitab Kifayah sebut syarah pada Bidayatul Hidayah, ada sebut bahawa muktamad ulama bahawa pendengar telinga itu lebih afdal daripada mata pelihat. Penglihatan itu dari sebut nisbah faedah akhirat. Kerana banyak ini segala faedah akhirat, faedah pendengar, adalah pendengar itu lebih afdal daripada pelihat. Ataupun telinga tu, alat telinga tu lebih afdal daripada mata. Bapa elah dia? Kerana elah kata segala faedah pendengar tu lebih afdal daripada pelihat, kerana kebanyakan faedah atau berguna pelihat itu bangsa dunia, dan kebanyakan faedah pendengar itu, telinga itu bangsa akhirat. Kebanyakan faedah mata kita ni banyak hak dunia. Maksudnya kalau kita luput, kalau seorang tu tak ada penglihatan, ia luput banyak nikmat-nikmat dunia. Adapun kalau orang tu tidak ada pendengar, mata ada pun boleh nampak, ia luput banyak faedah akhirat. Sebab itulah musannif kata faedah pendengar itu lebih afdal daripada pelihat. Tapi kita kena faham, hak ni nisbah kepada kita benda baru, kita manusia atau kita makhluk. Adapun nisbah pada bagi Allah Ta'ala, samak dan basar Tuhan sama saja. Tidak kata samak ni lebih afdal daripada basar, tidak. Ini nisbah kita manusia, orang baru, manusia, makhluk ataupun benda baru. Pendengar itu lebih afdal daripada melihat. Dan juga lebih pendengar itu kerana dengan pendengaran tu kita dapat dengar segala arah dah. Segala arah. Kiri boleh dengar, kanan boleh. Orang kata kita kat belakang kita dengar, kata kat depan kita dengar, kiri kanan kita dengar. Adapun mata nampak sahala je. Nampak sahala je. Mata nak pada cerah. Tak boleh ada hijab, tak boleh ada penghalang. Itu setengah lah, setengah kita ambil iktibar. Kerana itu mana? Kerana afdalnya pendengar daripada pelihat tu. Kerana afdalnya lebihnya pendengar daripada pelihat itu,
mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Kita dapati dari sudut wakil realitinya, manakala orang buta tu lebih sempurna daripada hak tuli. Sempurna sudut agama lah daripada hak tuli. Sebab itulah kita tengok banyak ramai setengah orang tu orang buta, tapi jadi ulama. Buta mata, celik mata hati, dia luput banyak faedah ni sebuah dunia, akhirat tak luput. Dia boleh dengar Al-Quran, dia boleh mengaji, boleh apa semua. Adapun jarang kita jumpa orang tuli, orang pekak ni jadi hafiz Quran ataupun jadi ulama besar, jadi orang pakar dalam bidang agama dan sebagainya. Jarang kita dengar. Ada orang buta ramah, jadi mufti ibadah, jadi alim ulama, hafiz banyak. Tempat kita pada. Habis. Qala muallif rahimullah, dan bermula mensyukurkan pendengar itu. Lagu mana kita nak mensyukurkan? Kita nak bersyukur akan pendengar itu. Kependengaran. Kerana hakikat syukur tu, apa hakikat syukur? Hakikat syukur adalah kita guna nikmat yang Tuhan bagi pada kita kepada kenapa dia dijadikan. Kerana dengan kita guna apa yang Tuhan bagi pada kita kepada kenapa dia dijadikan, ataupun dengan jalan yang diredai oleh Tuhan. Kalau itu makna syukur. Maknanya kalau tak guna, salah guna, salah guna kepada tujuan telinga pendengaran dijadikan, makna kata kufur pada nikmat pendengaran. Begitu juga mata, begitu juga tangan, kaki, perut dan sebagainya. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu, memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Jadi kita nak bersyukur akan nikmat pendengaran itu. Kita memelihara, mana kita jaga. Kita jaga daripada jaga telinga kita, elok telinga kita, tak sewi telinga kita daripada mendengar yang dilarang. Jadi jangan duduk sekali tempat hak dilarang dah. Mendengar yang dilarang. Seperti misalnya, semisal hak dilarang, seperti mengupak dan mengadu-ngadu. Seperti mendengar yang dilarang, seperti mengupak. Mengupak. Jadi maksud sini adalah umpatan itulah, perkataannya, perkataan suara umpatan tu. Ada pun mengupak tu khijau mulut. Khijau mulut dia bukan masmuk. Mengupak tu pun benda tak boleh nampak. Mengupak maknanya zikruka akhaka bima yakrah. Kita sebut saudara kita benda yang tak suka, atau mengupak. Jadi perkataan itulah, suara-suara yang lahir daripada mengupak tu, umpatan itulah yang dilarang mendengar dalam konteks telinga ni. Ada pada konteks mulut, mengumpak tu sendiri. Mengupak tu sendiri. Ni suara, kita dengar suara orang ngupak, umpatan tu. Ni umpatan sini, umpat yang diharamkan. Ada juga yang dikecualikan. Tak banyak ada. Antaranya nak memperdengarkan kepada hakim akan satu masalah ada. Jadi nak sebutlah benda-benda waktu bitlah, jadi hakim dengar. Itu tidak umpak teh. Antaranya dan mengadu-ngadu, mendengar orang mengadu-ngadu sini apa dia, mengacung-ngacung kalau Kelantan ada, ataupun berpelaga-pelaga batu api. Tu ada haram. Bukan kita mengupak, bukan ambo mengacung ni, ambo dengar je hos rupa, berkosi. Sahih berkosi, sahih dengar orang mengupak. Ada
dan segala perkataan yang tiada baik, dan juga mendengar perkataan yang tak baik. Maknanya, dan juga kita nak syukur akan pendengaran kita, kita jaga telinga kita daripada mendengar perkataan yang tidak baik. Tidak baik apa? Tidak baik pada syarak. Tidak baik pada syarak, pada agama. Seperti bid'ah. Seperti bid'ah. Apa bid'ah ni? Bid'ah ni hak Nabi tak buat. Ada. Asalnya gitu. Ada. Tapi kena sini bid'ah sini, bid'ah orang panggil bid'ah zamimah, bid'ah hak tercela. Hak ni lah hak masuk dalam hadis kata kullu bid'atin dalalah. Siap bid'ah tu dalalah, dan siap dalalah kullu dalalah finnar. Jadi bid'ah hak tercela, bid'ah sini, bid'ah perkataan yang tak baik ni adalah bid'ah yang zamimah, yang tercela. Sebab ada juga bid'ah hak tidak tercela, tapi tak masuklah dalam hadis ni kata setiap bid'ah dalalah. Bahkan ada bid'ah hak wajib. Ada bid'ah hak wajib. Apa dia? Bid'ah hak wajib, kata ulama, apa dia? Mengaji ilmu nahwu kerana nak memahamkan Al-Quran dan Sunnah. Nabi tak ada pernah buat. Ngaji ilmu nahwu ni tak ada. Zaman Nabi tak pernah ajar pun sahabat kata ngaji ilmu nahwu ni. Tapi itu benda baru Nabi tak pernah buat. Hak hukumnya wajib. Wajib kifayah. Belajar supaya untuk faham Al-Quran dan Sunnah. Ada juga bid'ah hak sunat, seperti buat madrasah buat sekolah. Nabi tak buat sekolah, buat pondok apa semua. Nabi tak buat. Tapi itu satu benda baru yang sunat. Ada pun antara bid'ah yang haram. Bid'ah yang haram adalah paham mazhab umpama qadariyah, umpama jabariyah, umpama murji'ah, umpama mujassimah, yang menjisimkan Allah. Cakap mana orang-orang ni banyak dengar perkataan, cakapan-cakapan daripada mereka yang lari daripada rai ahli sunnah wal jamaah, lalu terpengaruh masuk dalam hati. Mula nak dengar saja, dengar kat YouTube apa semua, masuk dalam hati. Ni perkataan-perkataan yang bid'ah, pahaman yang bid'ah, pahaman qadariyah, jabariyah. Mungkin kita ada dalam ni. Hak ada lagi lah ni. Mungkin ada banyak lagi ni mujassimah, musyabbihah. Dan dan merok menjawab pada menolak pahaman sini adalah ulama kata adalah bid'ah yang wajib pula. Adalah bid'ah yang wajib, menolak pahaman orang yang membawa bid'ah yang haram ni. Itu maksud dia. Dan berbantah-bantah, antara cara kita mensyukurkan pendengaran itu, kita jaga telinga kita daripada mendengar orang berbantah-bantah, berdebat, walaupun perkara-perkara agama, tetapi berbantah-bantah sini bukan untuk tujuan yang murni, tetapi kerana tujuan untuk menzahirkan dia lebih mulia daripada orang yang dia bantah, untuk menzahirkan, menunjukkan lemah orang yang dia bantah, yang lahir daripada kesombongan, yang lahir daripada hasad, yang lahir daripada takbur, yang lahir kerana nak ingin menang, nak kemasyhuran dan sebagainya. Adapun perdebatan ilmiah, perbahasan ilmiah tak masuklah dalam berbantah-bantah ni. Dan seperti mendengar suara perempuan dan muda belia, jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Dan masuk daripada kita bersyukur juga, kita jaga telinga kita daripada mendengar perkara yang dilarang, seperti apa dia? Dengar suara perempuan dan muda belia. Jika ditakuti daripada, tapi qaid situ, jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Fitnah.
Fitnah sini makna menimbulkan keinginan. Asalnya suara ni, suara perempuan ataupun suara tu sendiri sebenarnya bukan aurat. Tapi jadi haram, dia panggil haram yang aridi, haram yang baru datang, yang mendatang. Kerana apa? Kerana timbunya keinginan, timbunya fitnah. Ada kata kecek dengan orang Tino muda beliau, ada kecek telefon apa semua. Asalnya suara tidak aurat, tetapi tiba-tiba mendatangkan keinginan, mendatangkan khatarat, pikiran, lintasan yang tidak baik. Ada kerana bermula daripada lintasan, bermula dari pandangan mata, bermula pada khatarat, kemudian khatarat, lintasan, kemudian lafaz yang mendengar percakapan yang mendatangkan fitnah, akan lahirnya al-khutbah, akan lahirnya tindakan-tindakan yang boleh menyalahi syarak. Dan seperti misal juga pada mendengar yang dilarang, supaya kita jaga, pelihara, tak buat supaya kita bersyukur, iaitu seperti mendengar perkakasan permainan yang diharamkan, alat muzik lah ni, seperti serunai dan gendang. Dan jangan engkau tertipu, mana terkena tipu, disebabkan mereka yang menghalalkan alat muzik akan mendengar seumpama serunai itu. Kerana perkataan mereka itu menyalahi akal Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun perbahasan lebih lanjut mengenai dengan muzik-muzik, alat-alat bunyi-bunyian tu mungkin dibincangkan dengan panjang lebar dalam masalah ilmu fiqh lah. Jadi sini kita ambil kita dengar pandangan musannif bahawa haram mendengar alat-alat muzik umpama serunai dan sebagainya. Maka lazimkan olehmu, maka lazim mana wajib olehmu memelihara pendengar engkau, memelihara telinga engkau daripada perkataan yang keji, mana perkataan yang haram dan yang sia-sia. Jaga juga bukan saja perkara yang keji, jaga juga daripada perkataan yang sia-sia. Apa makna yang sia-sia? Mana tak ada faedah, tak ada faedah dunia baik, akhirat baik. Jaga juga. Apa dosa ke? Tak dosa kalau tidak buat benda haram ke? Tetapi ada benda sia-sia ni, jadi boleh jatuh kepada makruh, boleh jatuh kepada perkara haram mudah. Ada kecek banyak sia-sia, nyada lebih kurang. Nyada hak tertipu, nyada hak tengupak dan sebagainya. Jaga pendengar engkau daripada perkataan yang keji, yang haram dan yang sia-sia, yang fudul. Kecek sia-sia, kecek haram tu haram juga. Orang yang mendengar pun berkongsi dengan orang yang bercakap, kerana mereka yang menuntut dengar kerana mereka yang menuntut dengar, hak tupai dengar, hak jen dengar, tak kecek. Ia dia senyap dah, ia je dengar dah. Orang mengopak, ya dengar dah, sengih. Orang kecek benda haram, ya dengar. Orang kecek benda hak sia-sia, ya dengar. Tapi menuntut kerana mereka yang menuntut dengar, hak jen dengar, bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata, bersekutu, berkongsi, share. Ada share, bersekutu sudut apa? Pada dosa perkataan yang haram itu. Pada dosa serupalah. Dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan waswah dalam hati. Inilah punca waswah dalam hati. Itu sebab banyak dengar perkataan yang sia-sia, banyak dengar perkataan yang keji-keji. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah kata, apabila mendengar suatu yang makarih, suatu yang makarih, suatu yang dibenci, suatu yang menyalahi syarak, yang dibenci oleh syarak, kerana kita nak berlazat-lazat dengan pendengaran kita, umpama kita mendengar suara yang haram, benda yang haram, kata yang haram tu,
Maka sara makana laka alaika, jaka jadilah makana laka, apa yang sebenarnya Allah Taala jadikan bagimu tu, makana laka sebenarnya tu jadi molek dah telinga kita ni untuk faedah akhirat, faedah dunia, alaika. Jadi ke atasmu, maknanya kita tukar, kita jadikan hak tu bagi faedah untuk kita. Jadi alaika, kena atas kita, boleh dosa pula, boleh dosa, boleh celak, boleh mudarat, apa nama, sebab dengan asalnya telinga ni ada nak manfaat padamu, boleh menarik pahala bagimu, tukar menjadi boleh dosa. Wan qalaba makana sababa fauzika, sababu halakika, wa hadza ghayatul khusran. Dan juga akan menukar, menukar, boleh menukar apa yang sebenarnya telinga menjadi sebab bagi kejayaan kita, fauzuka, kejayaan kita, jadi tukar pada kecelakaan kita. Hak inilah haza ghayatul khusran, hak inilah kerugian yang sangat-sangat ngesuk, sangat-sangat nyata. Qala muallif rahimahullah, dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Musannif kata perkataan yang didengar itu serupa dengan makanan, umpamakan makanan. Serupa kat mana? Setengah makanan ni memberi manfaat dan setengahnya memberi mudarat. Ada makanan yang bagi manfaat, banyak zat, ada karbohidrat, ada protein, ada apa semua bagi manfaat pada kita, dan setengahnya memberi mudarat, ada juga bagi mudarat, makanan, dan setengahnya penawar, dan setengah racun, dan setengah daripada makanan tu penawar, makna jadi ubat, dan setengahnya racun, setengahnya jadi racun. Ni umpamakan dengan apa hak kita dengar, semua makanan juga ada hak manfaat, ada mudarat, ada hak boleh jadi ubat, ada boleh jadi racun. Bahkan orang panggil balil indra, indrabul intiqal, bahkan makna lebih lagi lah, bahkan lebih lagi perkataan ni, bahkan berkekalan perkataan, mana lebih lagi perkataan itu dalam hati. Kalau dengar atau mendengar perkataan tu dengan makanan, makanan masuk dalam perut dengan perkataan masuk dalam hati kita melalui pendengaran kita ni, berkekalan perkataan dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan dalam perut. Dengar apa ni perkataan masuk dalam hati, duduk dalam hati tu lebih lama lagi daripada makanan hok dalam perut. Walaupun sama-sama ada manfaat, sama-sama ada mudarat. Bapa? Ilah dia, kerana makanan itu hilang ia di dalam perut besar, maidah kita, perut besar ni, usus besar kita ni, dengan tidur. Apa boleh jadi dengan tidur? Kita makan, esok waktu kita tidur, esok bangun, pergi jam berok apa semua, ada habis. Walaupun dah tak molek kita makan pun. Ada umpamanya, seperti kita berjalan, kita bergerak, apa habislah makanan yang kita makan tu tukar jadi tenaga. Dan terkadang berkekalan ia dalam perut berapa hari, boleh jadi juga lama sikit dalam perut, tak boleh nak tak tubik. Kemudian hilang ia dengan makan pencahir julak. Boleh jadi hilang juga dengan kita makan julak. Julak ni mudah berak lah, mudah berak. Kita makan fiber ke gapo, ke obat ke gapo, jadi tubik. Tak ada masalah, tubik juga. Adapun perkataan, tetapi perkataan jatuh ke dalam hati, masuk dalam hati, dengar sekali, maka terkadang berkekalan ia dalam hati seumur hidup. Kekal seumur hidup. Kadang-kadang orang balas 10 tahun, 20 tahun. Buat apa? Buat apa teringat lagi. Orang dia balas tu kata dia. Perkataan dengar, ingat. Kalau makan ni ada dah, habis dah. Sebab itulah orang tua kata baik salah kain daripada salah mulut. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, ada tafrik dia. Kalaulah perkataan yang dengar itu perkataan yang jahat, yang keji, yang haram, seperti ngopak dan sebagainya,
maka sentiasa ia memfitnahkan dan mendatangkan waswas. Kita dengar, walaupun kita tak kecek kita dengar, dia akan jadi racun, dia akan sentiasa menjadi fitnah. Fitnah makna apa? Akan menjadi kebala bagi orang yang berkata dan juga orang yang mendengar. Bagi orang yang mendengar dan bagi orang yang berkata, akan sentiasa kekal dan mendatangkan waswas. Mendatangkan waswas, yang ini selama-lama lekat dalam hati. Mendatangkan waswas, bahkan terkadang menyebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Bahkan kadang-kadang boleh menyebabkan kebinasaan yang lebih besar lagi. Yakni sebab balasan dosa dan neraka. Ataupun kita dengar perkataan-perkataan yang boleh merosakkan akidah kita. Binasa. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara, pada menjaga. Memelihara, mana yakni menjaga daripada mendengar segala yang haram dan yang sia-sia. Pada melihara pendengarnya dan segala anggotanya sebelum ditanya pada hari kiamat. Pada hari kiamat nanti telah firman Allah Ta'ala. Dalilnya mana dalil kata akan ditanya pada hari kiamat nanti, inna sam'a wal basara wal fuada kulla ulaika kana anhu mas'ula. Surah Al-Isra ayat 36. Artinya bahawa semua pendengaran dan melihat dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada sekalian itu pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la